baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan akhlak baginda yang termulia itu menyebabkan atas asbab itu orang-orang yang baginda dakwahkan, mereka telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keras menjadi lembut, yang degil menjadi taat, yang menjauhkan diri kembali mendekatkan diri. Ini adalah keberkatan yang datang daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya nak berikan para penonton kefahaman di antara tanda-tanda orang yang memperolehi rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah ini luas para penonton. Keampunan adalah rahmat. Sebab tu kalau tak percaya, tengok ayat Quran. Kalau Allah sebut innallaha ghafurun rahim, lepas Allah Ta'ala sebut Allah Maha Pengampun, Allah akan sebut dia Maha Penyayang. Allah selalu hubungkan keampunan dengan kerahmatan. Rahim, kerahmatan. Ghafur, keampunan. Ini menunjukkan kepada kita, orang-orang yang Allah ampunkan dosanya, mereka itu tidak akan diampunkan melainkan kerana Allah memberi rahmat kepada mereka. Kalau Allah tak beri rahmat kepada hambanya, hambanya tidak layak untuk mendapatkan keampunan Tuhannya. Jadi sebab itu, keampunan Allah adalah secebis daripada rahmat Allah yang maha luas, yang mana Allah sebut dalam Quran, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya Nabi doa, maha luasnya rahmat Engkau dan juga pengetahuanmu, wahai Tuhan. Ya, baik. Dekat sini, antara orang-orang yang mendapat rahmat Allah, apa dia itu rahmat Allah? Keampunan Allah. Apa dia itu rahmat Allah? Hidayah Allah. Apa itu rahmat Allah? Taufik daripada Allah. Hidayah ni maknanya Allah tunjukkan kepada kita jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Taufik adalah Allah memelihara dan mengawal kita dan menjaga kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang dilarang. Menjauhkan kita daripada perkara yang dilarang. Itu taufik. Mengekalkan kita dalam ketaatan. Itu taufik. Tapi hidayah, Allah mempermudahkan dan membukakan jalan-jalan kebaikan untuk kita. Allah menyulitkan dan menghindarkan kita daripada jalan-jalan kejahatan. Itu hidayah. Rahmat. Ini semua rahmat. Antara rahmat Allah Ta'ala yang ramai orang tak nampak adalah apabila Allah memperelokkan akhlak kita. Sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Wahai Rasulullah, kalau bukan dengan berkat rahmat Allah, engkau tidak akan berlaku lemah lembut dengan orang yang engkau dakwahkan. Maknanya, contohlah, kalau kita duduk dalam kedudukan Nabi, para penonton, kita cakap ajak orang buat benda baik, orang pukul kita, kita akan naik angin. Kita akan naik angin. Tapi tengok orang yang dapat rahmat Allah, yang Allah Ta'ala jaga, macam Rasulullah SAW, Allah beri rahmat kepada baginda. Baginda seru dengan baik, cakap dengan benda baik, berakhlak, mengajak dengan cara yang baik, tapi baginda dibalas dengan benda yang tak baik, baginda sabar. Kesabaran itu yang menyempurnakan akhlak baginda Nabi SAW itu adalah di antara keluasan daripada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau nak tahu anda semua sedang memperoleh rahmat Allah ataupun tidak, cuba kita tengok Allah jaga tak lidah kita. Ada orang tanya Imam Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Di antara 7 tokoh tabi'in yang terkemuka, fuqaha us-sab'ah. Beliau antara tokoh tabi'in terkemuka di Basrah. Beliau pernah ditanya, Imam Hasan Basri pernah ditanya, bagaimana, dia tanya pada Imam Hasan Basri, kami tahu akhlak yang terbaik, tetapi bagaimana untuk kita mengetahui orang itu berakhlak baik? Ada satu orang tanya Imam Hasan Basri,
Dia kata kami fahamlah akhlak baik tu macam mana. Tapi macam mana nak tahu orang tu akhlak baik? Macam mana nak tahu orang tu akhlak baik? Apakah alamatnya? Apakah isyaratnya? Ini macam mana kita nak tahu? Secara amnya kita tahulah akhlak baik tu tak dendam dengan orang, tak benci. Okey, itu secara umum. Tapi ini indikasi yang paling mudah untuk kita tahu orang tu akhlak baik. Apa jawab Imam Hasan al-Basri? Beliau mengatakan apabila seseorang itu terpelihara pertuturan dan perkataannya. Allahu Akbar. Rupa-rupanya kalau kita nak tahu akhlak seseorang baik tak baik, yang paling mudah untuk kita tahu, yang paling mudah untuk kita mengecamnya, bukan mengecam orang, menghina, kita nak cam dia, kita nak kenal pasti akhlak orang itu adalah bergantung kepada pertuturan dan perkataan dan bicaranya, ungkapannya, bahasanya, dan apa yang dilafazkan olehnya, dan dia berjaya mengawal lidahnya. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Imam Hasanul Basri. Pertama, kalau kita kawan dengan seseorang, cuba kita dengar dia cakap apa, dia suka cerita apa, dia suka cakap apa, dia suka sembang apa. Dia geng makcik bawang ke, dia geng membangkai ke, dia kena tengok geng apa, ya. Yang kedua, beliau kata kalau nak tahu orang tu akhlak baik ataupun akhlaknya tidak baik, kamu tengok bagaimana ia mengawal kemarahannya. Allahu Akbar, pada penonton semua. Kalau manusia tengah marah, bukan senang nak kawal marah. Senang ke nak kawal marah? Cuma marah tengok. Kan? Mesti kita kalau tem marah, apa yang tak keluar, binatang apa yang kita tak sebut, habis orang dibinatangkan. Sebab marah ni bukannya senang nak dikawal. Ya, kalau orang buat kita marah, kita tak bersalah. Ya, orang buat kita marah, macam mana kita nak kawal emosi kemarahan kita? Tadi nak kawal lidah, ni nak mengawal emosi kemarahan kita. Jadi itu bukan satu perkara yang mudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir beliau kata, kalau nak tahu bagaimana seseorang itu memiliki akhlak yang terbaik ataupun tidak, adalah engkau melihat keadaannya dikala pada saat ia sedang diuji ataupun dia sedang berada dalam keadaan mendapat ujian atau mendapat musibah. Kalau kita nak tahu akhlak seseorang itu, macam mana kita nak tahu akhlak dia? Kita kena tengok tak kala apabila dia berada dalam keadaan ujian, dia dalam keadaan susah, dia berada dalam keadaan sakit, dia berada dalam keadaan apa-apa musibah lah, kesibukan, dia berada dalam keadaan runsing, apa-apa saja ujian yang Allah Ta'ala berikan padanya, kena tengok bagaimana cara ia mendepaninya, bagaimana cara ia menghadapinya. Okey, baik.